ada kue juga. Alhamdulillah, syukur nikmat. Kue datang sudah tentu kenyang. Ini masak spesial untuk Pak Aziz. Ya, terima kasih kue raya. Ini yang dipanggilnya ini apa nih? Kue koya. Bukan koya. Kue Pak. Tengok orang haji kat Mekah tu, Pak. Orang haji kat Mekah tu. Oh, ini bukan wajib di Mekah, ini di Arafah. Arafah. Di Padang Arafah, Arif. Ramainya manusia. Pak Haji. Ini yang dorang ramai-ramai bergerak ni nak menuju ke mana pula ni Pak Haji? Mereka ni semua mau bergerak pergi ke Muzdalifah untuk petik batu dan melontar. Petik batu. Tapi yang saya dengar kadang-kadang ni Pak Haji, dorang ni bukan kutip batu, tapi diorang terkutip teh kambing. Ada tu cerita. Tapi kita sampai Muzdalifah waktu malam. Waktu malam. Sebab itulah kita kena bawa lampu suluh. Kalau tak ada lampu suluh, kita teraba-raba. Bukan teraba tai kambing saja. Kadang-kadang teraba benda-benda yang lain. Selepas itu kita menujulah ke Mina. Lepas tu menuju ke Mina. Mau lontar tu, berpusung-pusung, menolak-nolak. Kadang-kadang dilempar tu bukan kena setan. Kena pada memang jemaah sendiri. Kalau jemaah tu rambutnya tebal ke apa? Kalau kena macam bapaknya. Itulah aku ingat-ingat juga, Jis. Masa aku di sana tu, aku lepas melontar saja, aku sembunyikan di kepala macam penyu. Kenapa Bapak tak pakai helmet? Apa? Kau ingat bapak bawa motosikal? Aku dengar-dengarnya, Jis, dulu. Semasa kita pergi tu, ada 1 juta manusia ya ke sana. Bukan 1 juta, Din. Lebih, mungkin 2. Kalau tak silap, waktu Bapak dengan Pak Cacis pergi, ada terowong runtuh kan? Saya pernah yang itu. Begini, ceritanya bukan runtuh. Terong tu 1. Terong bukan terong. Terong. Ditambah wong. Terong, wong. Terowong tu 1. Jadi orang datang dan pergi gunakan 1 terowong. Jadi sudah merebut-rebut. Ini yang banyak terkorban. Yang anehnya kita kat sana tu, selepas kejadian tu kita tak lepas 3 hari, 4 hari baru kita tahu kejadian itu. Itu sampaikan saudara-saudara yang di sini telepon ke sana, yang mana-mana sajalah telepon menanyakan hal itu. Nasib baik juga tidak masuk di Ahbal di Arab Saudi. Kalau tahu lagi gempa, banyak orang yang tahu orang terkorban. Rasa lapar. Rasa lapar pula ini ya. Mana sudah iya nih. Tapi makan ini enggak kenyang. Tapi ada tadi Pak Haji bawa apa? Mana itu apa? Lemang pada. Lemang tadi mana? Kebetulan kita sudah ada rendang. Dia buat. Tunggu. Tapi sementara tunggu kita habiskan ini dulu. Makan ini. Arif, kalau panaskan lemang tu jangan terbakar. Tengoklah siapa. Ini lemang chicken. Aku tak mau Ngai janji yang dulu Kue tak cukup Raya pula tiba Habis aku buat belanja Jangan memberang, aku dah tahu segala macam alasanmu. Sumpah tak pernah aku begitu Cintaku masih kepadamu Hai cik abang sayang, Ya adikku manja lemang dah terbakar. Ya Allah aku terluka Itulah akibat kalau banyak
banyak cakap, lemang yang dibakar dah berasap. Alahai kepunan mau makan lemang, nampak gaya makan rendang saja. Apa salah kau tanya pasal kahwin? Kan terbakas. Habis lambat sangat. Bila lagi bang? Bila? Kalau ia pun jangan buat gitu. Jangan temberang, aku dah tahu segala macam alasanmu. Sumpah tak pernah aku begitu. Cintaku masih kepadamu. Oi, cik abang sayang. Adikku manja. Lemang dah terbakar. Ya Allah, aku terlupa. Itulah akibat kalau banyak cakap, lemang yang dibakar dah berasap. Alahai, budak, kau makan lemang, nampak gaya makan rendang saja. Hei, bawa bebasan lah ni. Kemudian. Hari baik begini, jangan kita bertengkar, saling kita maaf-maafan, mengiratkan silaturahim, mengiratkan silaturahim, mengiratkan silaturahim. Engkau lah makan seorang. Dua lama-lama itu. Ramai begitulah dulu. Macam gini dulu. Pak Aziz dengan Pak Sudin pergi. Sama lah, sama. Arif. Tengok habis tu bang, dia punya lemang hangus. Ya, sudah jadi. Kau ni jaga lemah ke? Kau nak darurat. Apa lagi pergi? Arif. Sampai hitam lega dulu pula. Sekali nak kita nak makan. Tak apalah. Bukan rezeki kau, Rip. Apa kata kalau pakcik balik nanti, ikutlah pakcik balik ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur banyak lemang. Bukan kata 2-3 nak bawa balik. Kau nak bawa balik 2-3 kontainer pun boleh. Kau ni, kau ikut Pakcik Aziz kau tidur sekali atas lemang. Kau suka lemang tapi kau jaga lemang. Ramai ya. Din, bila aku tengok kat Padang Arafah ni, aku terasa macam aku kat sana lagi lah. Ya. Aku pun begitu juga. Tak ada ingatkah kau nak pergi lagi? Siapa kata tak ada, Jis? Mudah-mudahan kalau ada rezeki. Kan segala manusia yang pergi sana tu kita berdoa tu. Depan Multazam tu semua. Ya Allah, mudah-mudahan aku sampailah lagi. Betul. Datangkanlah, murahkanlah rezeki aku. Betul, aku pun begitu juga kan. Tapi aku dengar pula sekarang ni, di Singapura ni sudah ada kota. Sama macam di Malaysia. Betul tu. Pak Jadis. Ni Arab Saudi dah tetapkan. Semua negara dah dikenakan kuota. Tapi itu ada baiknya Ada juga. baiknya, ya, Pak Dia? Kita beli peluang orang-orang yang belum pergi. Betul, Pak Dia. Kita pula gunakan wawang kita dengan urusan-urusan yang penting-penting yang lain. Betul, Pak Jadis. Betul. Tapi bapak kalau ada can, tentu nak pergi lagi kan seronok makan angin. Budak, ini bukannya pergi makan angin tau. Ini adalah satu ibadah. Ibadah, Arif. Ibadah. Kita umat Ibadah, tahu tak? Ibadah. mesti mengerjakan haji. Yalah. Ya tadi bapak cakap pasal kewajipan. Bapak jangan lupa pasal kewajipan yang lain-lain. Kewajipan apa pula? Gini Pak Sudin, maksud Arif ni kewajipan orang tua pada anak-anak. Misalnya pelajaran anak-anak, begitu. Apa selamanya aku tak kasih dia pelajaran? Aku dah kasih dia pelajaran. Dia pun sudah besar panjang dah macam rebung. Tapi kalau menuntut ilmu tu kan sampai ke liang lahat Pak Sudin. Ni cakap terbuang lah. Misal kata kalau Arif... Senang Ya, tak. Ni cakap terbuang lah. Misal kata Arif nak ambil kursus jadi pengarah filem di Hollywood. Bayangkan ini contoh misalan ni kalau macam. Boleh tahu juga. Siapalah tahu kalau Arif nak ambil kursus jadi pengarah seperti Steven Spielberg. Pakai belanja banyak tak Pak Sudin? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Kau nak buat gambar apa ni sekarang? Gambar orang putih ke gambar Melayu ke gambar Cina? Macam-macam lah. Boleh lah. Jurassic Park ke
Jurung pak ke. Kapak ke. Kapak ke. Amin. Itu belum tahu. Tuan Kima dah panggil. Lama kali aku tak kasih can. Itu. Tolong kan? Tolong saya. Gila nanti dia bising. Pergi. Pak Sudi, Pak Aziz, setahu saya Pak Aziz, Ya. pergi haji itu wajib, tapi sekali seumur hidup. Kan? Tapi kalau dah pergi 2-3 kali, orang pun tak panggil haji double atau haji triple. Betul. Memang ya. Tapi aku pun tak pernah dengar dia orang panggil triple trouble ni apa. Bila? Iyalah. Kalau bapak pergi haji sampai 3 kali pun, orang takkan nak panggil bapak Haji Sudin. Betul juga kata budak-budak ni Den. Macam je lah. Kita kena fikirkan yang lain ya. Kita fikirkan orang-orang yang lain. Kalau kita ada kepentingan yang lain tu perlu kita ambil berat. Betul tu kata Pak Aziz. Betul lah. Jadi kalau Pak Cik dah pergi haji, Arif pula dah jadi pengarah filem. Wah, jadi bolehlah duit yang lebih tu boleh ni sedekahkan pada saya. Kau nak buat apa pula dengan duit? Saya pun ingin bergelar Haji Zainul. Sedekahkan dia. Kalau mudah-mudahan. Jadi Asia pun berdoa bersama Mak di Multazam di depan pintu Kaabah pada setiap pusingan tawaf yang kami lakukan, dan di akhir tawaf yang ketujuh, pusingan yang ketujuh, saya pun berdoa ke Hadrat Ilahi dengan setulus hati yang berbunyi, Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada izinmu, dapatkanlah diriku dan Mak mencium Hajar Aswad ini tanpa memudaratkan diri kami dan orang-orang di sekeliling kami. Dan sekiranya ada izinmu, dapatlah kami menciumnya. Sekiranya tidak, tak mengapalah. Jadi, kita pun jalan, cuba menuju ke Hajar Aswad dengan penuh kesabaran. Tanpa kita sedari, saya dapati kita dapat menembusi lautan manusia ni. Dan bila saya dapat sampai ke Hajar Aswad tu, bila saya dapat masukkan kepala saya ke Hajar Aswad tu, saya rasakan seolah-olah Asia seorang yang berada di situ. Tak ada orang, tak ada sesiapa keliling Asia, tak ada orang yang menolak Asia, dan Asia dapat menciumnya dengan penuh ketenangan. Dan bila saya dah selesai mencium, saya keluarkan kepala, baru saya rasa Asia ditolak dan diasak oleh orang-orang yang cuba mendapatkan tempat di Hajar Aswad tu. Jadi di sini Asia ingin mengucapkan syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau masak apa lagi ni, Lea? Kita masak banyak tau Abang Sudin. Tinggal ini nak goreng nasi aja untuk tetamu kita Haji. Nasi goreng? Nasi goreng? Minat. Nasi goreng memang aku dia punya spesialis dia. Ya. Mari. Ini rencana dia. Masak kau orang relax. Bagus juga dia. Dah siap bawang. Oi, bawang. Ini cili. Ini, Masya Allah, cili. Ini Ini udang nasi dah. kering. Ini dia punya belasan. Dia ada asam. Asam? Mana pakai belasan? Oh, ya dah. Bagus. Dimasukkan ni, campur bawang. Ini nasi yang sudah sedia. InsyaAllah. Boy. Oi, nasi goreng. Oi, bubur kacang. Oi, rojak. Oi, nasi. Oi, bubur. Oi, goyang. Bukan masak kerjanya enteng. Habis masak nasi goreng. Campur cili, campur udang kering. Kalau makan, mata naik juling. Memang pedas. Memang lazat. Kurang masin, boleh tambah kicap. Nasi goreng sudah terpuji seantero dunia seluruh negeri. Oi, nasi. Oi, nasi. Oi, nasi. Oi, number one. Oi, nasi goreng. Oi, bubur kacang. Oi, rojak. Oi, nasi. Oi, bubur. Oi, nasi. Oi, nasi goreng. Oi, bubur kacang. Rojak. Oi, nasi. Oi, bubur. Oi, misi. Oh, dah masak. Masak dah. Pinggan. Laju-laju. Bawa pinggan. Dah masak.
Prime 12 mengajak anda belajar memasak dan berhibur bersama rancangan kesukaan ramai Kalau Dapur Tak Berasap. Bersama hos-hos anda, Aina Ambit dan bintang bola sepak Burhan Abu Samah. Sambil mereka meneroka masakan-masakan ala kampung, anda juga akan mengetahui lebih lanjut tentang kampung-kampung yang telah lama wujud di Singapura. Kalau Dapur Tak Berasap setiap Ahad di Prime 12 dibawakan khas untuk anda oleh Harmoni. Inilah pemenang-pemenang peraduan Harmoni Kalau Dapur Tak Berasap. Tahniah kepada peserta-peserta berikut. Cik Manisah Rahim dari Yishun Street 61. Encik Amin Buhari dari Bedok Reservoir Road. Dan Encik Azni bin Ismail dari Eunos Crescent. Berhibur sambil belajar bersama adik-adik Ya Alif. Rancangan kegemaran yang telah mendapat tempat di hati kanak-kanak. Ya Alif setiap Ahad di Prime 12 dibawakan khas untuk anda oleh A&W Restaurants. Apa dendam antara kau dan Anwar? Saujana minggu ini. Memang aku dendam dengan keluarga Anwar. Abang Long sengaja nak mempertahukan saya kan dengan saya yang keadaan begini. Kau ingat dengan bayar hutang perkara kau belum selesai. Cuba ayah pinjamkan duit ayah hari itu. Tentu tak jadi begini. Dari dengar kata-kata dia, macam dia dendam dengan ayah. Anak isteri kau akan susah bukan? Apa ni? Aku akan balas dendam di atas penderitaan mak aku. Bahagian terakhir Saujana Sabtu di Prime 12. Kita dapati dalam membuat pilihan itu terpaksa mengalami satu ujian yang mungkin kepada sebahagian daripada kita agak payah menjalankannya, tapi telah terlaksana. Dan alangkah bahagianya kita lihat apabila keikhlasan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail itu sebagai tanda kasih yang tidak berbelah bagi. Kemudiannya telah mendapat balasan paling mulia daripada Allah apabila korban ke atas Ismail itu digantikan dengan korban ke atas kambing. Jadi natijahnya begitu jelas. Kasih sayang kepada keluarga jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh akan mendapat pengiktirafan yang mulia daripada Allah apabila Ibrahim dianugerahkan dengan kebahagiaan keluar daripada bencana dan kemudian diberikan ganjaran dengan mendapat rahmat yang melimpah ruah. Jadi kalau kita boleh mempelajari pengertian-pengertian ini, saya suka menganjurkan kepada kita semua, selain daripada kesediaan kita untuk berkorban dalam mencapai kejayaan, kita juga harus dapat melaksanakan atau benar-benar mengutamakan nilai kasih sayang sesama anggota keluarga dengan bersungguh-sungguh, dengan melaksanakan tanggungjawab yang baik, yang penuh, mengikut garis-garis yang patut menjadi landasan untuk menuju kebaikan. Kerana insya-Allah kalau di antara kita ini dapat memupuk nilai kasih sayang sama keluarga, Allah akan memberikan ganjaran dengan mengeluarkan kita daripada bahaya dan bencana. Sebaliknya menganugerahkan kita dengan barakah dalam bentuk nikmat dan kehidupan sejahtera dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu,
munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Carilah ilmu mengenal Allah, tanamkan takut neraka Allah, semaikan harap syurga Allah, carilah keredaan Allah. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habib Allah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habib Allah, engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah pribadimu, tidak tergambar mulia akhlakmu. Engkaulah Rasul pilihan Allah, bawa rahmat seluruh alam. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syadu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syadu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Cepatlah sikit, Arif. Kita sudah terlambat nak pergi sembahyang ni, Arif. Arif! Kejap lah, Pak. Kejap. Apa? Berapa punya lama? Ahlan wa sahlan ya Haji Sudin. Pukul berapa kita sembahyang pagi ni? Pukul 8 startlah kita bersembahyang. Oh, pukul 8 sudah mulai. Sudah mulai. Haji Sudin. Lain bau hari ini. Minyak wangi. Pakai minyak wangi kah? Ya. Atau minyak bensin kah? Minyak diesel? Minyak atar. Oh, minyak Anda pakai minyak atar gaharu yang campur kapur barus. Masya Allah, kapur barus. Sedap, Baru sedap bau dengar. harum kan? Arif! Mana si Arif ni? Aduh. Tidak turun juga dia, Arif. Allah, Mak. Allah. Bikin lambat saja. Yang tak betul lagi. Alamak. Mari sini. Allah, Mak. Budak ni suruh kahwin tak mau kahwin. Kalau dengan bini, ada bini kan bini kau saja. Oh, makin tak betul lah. Dulu kalau bapak pergi Mekah. Ikat biasa. Dulu kalau bapak pergi Mekah, serukan Arif lekas dapat jodoh. Kan tak payah pakaikan Arif ni samping. Apa pula yang pasal kain jadi pergi ke jodoh. Bapak sudah seru tahu. Jangan-jangan engkau seru salah jabal kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cantik, cantik. Manis. Sila. Kita semua nak pergi bersembahyang dulu lah. Baguslah. Lepas sembahyang, jangan lupa bawa balik daging korban. Jangan lupa. Benda free kita tak pernah lupa. Syarif, apa pula free? Itu kan sedekah namanya. Sedekah. Kalau dia sedekah duit, duitlah. Kalau kambing lah. Tapi jangan susah. Bukan daging saja yang kita bawa. Lembunya sekali, kambingnya sekali. Pergi dulu ya. Kalian tolong tengok-tengokkan lah. Ya. Baik-baik jalan semuanya. Jangan lupa daging korban. Dulu kalau saya lah katakan, boleh kata tidak regular lah pergi ke masjid tu untuk berjemaah, tapi semenjak balik dari sana, alhamdulillah Tuhan Allah Taala telah menunjukkan taufik dan hidayahnya kepada saya, artinya menjadikan saya rajin pergi berjemaah ke masjid. Walhasil alhamdulillah daripada masa itu kembali daripada tanah suci sampailah sekarang
saya amalkan perkara itu dan saya minta barangkali siapa-siapa yang sudah pergi menziarah ke Tanah Suci, kemudian bila balik dari sana, ikutlah bagaimana apa yang kita telah praktikkan di Tanah Suci itu. Jadi di sana saya rasa macam satu permohonan yang saya nak minta kepada Allah Taala, iaitu supaya saya hafaz Al-Quran, dapat membaca dengan lancar, dan saya berjanji pada Allah Taala akan mengaji sepanjang masa selama ada hayat saya. InsyaAllah rupanya Allah SWT mengkabulkan doa saya di Multazam. Ya. Selama ini artinya saya dapat membaca Al-Quran. Sejak saya balik daripada haji ini, saya dapat khatam sebanyak 23 kali. Ya, baca Al-Quran. InsyaAllah rupanya apa yang kita minta, apa yang Allah SWT janjikan akan dikabulkan permintaan kita. Tapi dengan cara ikhlas. This Saturday, one channel in Singapore will make you see red. The clash that could decide the championship. Live Saturday at 6:15 p.m. Brought to you by H2O, Adidas, and Tiger Beer. Cinta Korporat minggu ini. Kalau mak dia, Mami tak suka. Anaknya pun sama juga. Macam dah lama kenal ya? I ada pengaruh kuat untuk ketepikan Badrul kalau dia dilantik menduduki kerusi lembaga pengarah. Itu hak pemegang saham. Kita buat dia lalai hingga dia tak ambil kisah tentang bisnes. Konspirasi. Di pejabat, you are the boss. Tapi sekarang ni masa I yang punya. Cinta Korporat Rabu di Pram 12. Setiap Ahad Pram 12 mempersembahkan dua rancangan muzik yang pasti menghiburkan anda. Music. Adakah kau rasakan Carta sensasi penuh hits Simfoni. Setiap Ahad 10.30 malam dan 11 malam hanya di Pram 12. Buat. Dia ambil lebih. Buat semangka. Tambah lagi. Tambah. Jangan malu-malu. Assalamualaikum. Selamat Raya. Selamat Raya. Kalau tak silap saya lah ini Farida Abdullah ni. Bukan, salah. Kau ni lama tak jumpa, takkanlah kau tak macam mereka lagi. Kalau betul kau kenal lah. Ni siapa ni hero ni? Siapa namanya? Cuba cakap dengan aku, cuba cakap. Ini ingatan aku masih baik lagi. Kalau tak salah aku, dia ni lah Zulkifli Dola. Korang berdua ni 2 kali 5 dol. Baru berapa tahun dorang tak muncul di televisyen, korang sudah lupa. Yang itu Farida Dola. Yang ini Dola Kasim. Dola Kasim. Zulkifli Abdullah. Sama aje lah. Dola di belakangnya. Yes. Cuma Zul je. Bapaknya ada Ab. Itu je. Begini, Zul, Farida, dia orang ni sebenarnya nak tahu kemana kamu berdua ni telah menghilang. Oh, Ida ada. Asyik menyanyi tapi sibuk. Malam bekerja kan. Oh, tak muncul di kaca TV saja. Sibuk lah ya. Ada. Macam mana Zul? Zul samalah macam Farida. Sibuk kerja malam dengan kugiran. Maklumlah pekerjaan kan. Jadi sekarang ni ada sedikit masa, mari kita hiburkan kawan-kawan semua. Selamat dengan suaranya. Buat aja tengok ni. Lemang ketupat semua telah terhidang untuk dijamu pada tetamu yang datang.
dipersilakan tua dan muda, tiba hari raya semua bergembira. Kalau tersilap atau keterlanjuran, biarlah sama kita saling memaafkan. Maklum kita hanya manusia, tak daya melarikan diri dari dosa. Selamat Hari Raya, salam sejahtera untuk semua. Sesekali berjumpa kita, eratkan perhubungan, kekal persaudaraan, walau di manapun jua kau berada. Semoga berbahagia di hari raya, hapuskan segala kedukaan, pengalaman yang paling usah dikenangkan. Selamat Hari Raya, salam sejahtera untuk semua. Sesekali berjumpa kita, eratkan perhubungan, kekal persaudaraan, walau di manapun jua kau berada. Semoga berbahagia di hari raya, hapuskan segala kedukaan, pengalaman yang baik usah dikenangkan. Renunglah bintang di langit malam, apabila hatimu kerinduan. Di sana kita
Adik-adik, tahu tak nasyid puji-pujian? Tahu. Kalau tahu, bolehlah kita nyanyi sama-sama. Okey. 1, 2, mula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Wah, bagus. Kalau itu kemana kita nyanyi bersama-sama? Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hati gembira, terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah ia sementara, ucapkanlah innalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Kau Uji. Apa khabar? Makan. Kau ni kan seorang saja? Dah lama kita tak nampak Kak Uji ya. Kak Lama Uji betul. ya. Kalau you pun biarlah Kak Uji duduk dulu. Berehat. Apa saja. Perut kita tumpul. Lepas tu korang nak apa? Dah lepas makan apa? Nak duit collection? Nak? Menyesal tanya. Air raya haji mana ada duit collection? Alah, kalau nak kasih-kasihlah bang. Alah bang, malu. Jangan malu-malu, memang tak ada. Lepas tu nak apa? Kita menyanyi lah. Duit collection nak, menyanyi nak. Okey, nyanyi betul-betul Okay, music please. Wah, music. Seringgit si dua kupang, hari raya jalan berteman. Dapat duit hari lebaran, bila penat berjalan-jalan. Sambil minum sambil menyelam, poket
Anak-anak tahu tak tadi masa anak-anak menyanyi, anak-anak bersalaman dengan ini Mak Indi. Pak Sudin kenalkan. Ini Mak Salma Ibrahim dan ini Pak Umar Swita. Inilah dia. Kan tahu lain kali tengok nenek ya. Gini, kawan-kawan semua kenal tak? Yang ini Pak Umar Swita. Kalau cerita Pendekar Bujang Lapuk jadi apa? Yang lempar batu tu lah ya. Pak Sao yang pakai baju belang-belang. Yang ini pula Salma Ibrahim. Atau dikenali dengan nama Mak Ma. Ingat? Semua ingat? Tak ingat juga? Ini yang lempar batu dengan Pak Aziz tu kena cetok benjol. Yang kena ni. Macam mana dialognya tu? Kenapa tak gelak? Pakcik belum aja. Pandai. Kisah saya ialah gara-gara mengambil gambar di Tanah Suci. Jadi kalau mengambil gambar di dalam masjid memang dilarang terus dan saya pun tak beranilah. Tapi larangan ini dikenakan juga di pekarangan luar masjid dan di bandar juga. Satu hari itu pada waktu asar saya nekat. Saya bawa kamera masukkan dalam beg kain saya. Saya pergi ke masjid. Saya pilih saf yang penghabisan lah. Jadi sebelah kiri saya tu jalan raya. Tapi tempat yang saya pilih tu simennya tu agak kasar betul. Dan tikas sembahyang saya pula tipis. Nah, dan bila saya sujud tu, dahi saya, tangan saya, lutut saya pun rasa sakit lah. Jadi selepas main sunat tu, saya mohon pada Tuhan untuk minta izin mengambil gambar. Dan kalau Tuhan izinkan atau tak izinkan, berilah petunjuk. Saya nampak kertas putih ditiup angin, di bawah angin gulung menuju ke arah saya. Badan saya rasa seram sejuk. Dalam masa 4-5 minit, kertas tu betul terletak di depan saya. Besarnya macam 3 suku tikas sembahyang. Jadi saya ambil kertas tu, saya selitkan bawah tikas sembahyang. Dan dalam hati saya kata, inilah Tuhan izinkan saya ambil gambar ini. Jadi dari hari itu hingga saya pulang ke tanah air, 3 kali pegawai Saudi sergah saya, jangan saya ambil gambar. Tapi kamera saya tidak dirampas, filem saya tak dikacau. Jadi itulah rahmatnya saya rasa. Dan mengkaji kesan peninggalan generasi terdahulu di atas muka bumi ini, mengkaji apa yang telah mereka alami supaya kita mendapat pengajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Destinasi pertama. Ini pula Muhammad Handal. Beliau bertugas di Kementerian Penerangan Yaman. Biasanya, tugas beliau membawa rombongan pelawat menjejaki kesan peninggalan sejarah sekitar Yaman. Hari ini, destinasinya ialah Istana Ratu Balqis yang diriwayatkan beriman dengan syariat yang dibawa Nabi Sulaiman. Kesan-kesan arkeologi dari zaman Nabi Sulaiman dan Putri Balqis banyak terdapat di Lembah Ma'rib. Perjalanan menuju Ma'rib yang terletak 175 km dari Sa'a melalui gurun pasir, lereng bukit dan lembah dengan jalan raya berliku membuatkan para pemandu begitu berhati-hati. Ma'rib yang terletak di sebuah lembah pendalaman mempunyai keluasan 40,000 km persegi. San'a merupakan bandar terdekat. Dari pinggiran Jabal Wa'um, kelihatan lembah Adhona, di mana letaknya Ma'rib yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan purba yang wujud 1000 tahun sebelum Masehi. Kerajaan tersebut
dikatakan dapat bertahan sehingga 1400 tahun lamanya. Kaum Sabah adalah penyembah matahari sekalipun tinggi tamadunnya. Kaum itu kemudiannya beriman juga dengan syariat tauhid setelah Ratu Sabah terbuka hati menerima dakwah Nabi Sulaiman. من المسجد من مسجد النبي سليمان عليه السلام. Ini adalah kesan-kesan tinggalan Masjid Nabi Sulaiman alaihissalam yang dalam proses pembersihan oleh pertubuhan antarbangsa yang bertanggung jawab tentang gaji purba. Usaha-usaha pelaksanaan adalah di bawah seliaan Badan Dunia tersebut, dan di sini diletakkan nombor-nombor sebagai tanda bagi memudahkan usaha pemeliharaan yang lengkap seperti pada zaman Ma'rib purba. Selain dari tujuan pemeliharaan, usaha tersebut juga bermaksud mengumpulkan informasi mengenai sejarah kota ini. Dahulunya, kawasan ini merupakan kawasan penempatan. Bangunan bertingkat didirikan sebagai tempat kediaman. Yang tinggal pada hari ini hanyalah puing-puing yang dimamah zaman. Inilah sebahagian tinggalan dari zaman Putri Balkis. Usaha pemeliharaan telah tertangguh sekian lama. Asalnya, tinggalan ini merupakan tempat beribadat yang dibina oleh Putri Balkis. Tinggalan purba ini pernah dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai sebuah masjid dan diberi nama Masjid Sulaiman sesudah kedatangan Islam di Yaman sejak 1400 tahun yang lalu. Tiang-tiang ini antara struktur asal yang masih kukuh. Festival Film ICI Deluxe minggu ini. Kalau nak kerja lama, jauhkan diri, Cik Naim. I sebatang kara kat dunia ini, tapi tak pernah putus asa. Rip, Papa anggap macam bukan sebahagian daripada hidup Papa. Kasih sayang terlalu murni untuk dinilai dengan wang dari orang yang kejam. I tak layak untuk menyayangi dia. Perpisahan. Kita tak pernah bersahabat. Saya rasa awak salah orang. Kekecewaan dalam bercinta dalam Sutra Putih, Khamis di Prime 12, dibawakan khas untuk anda oleh ICI Deluxe. Carotino, pemberian alam semula jadi kepada dunia. Carotino adalah minyak masak kelapa sawit berkhasiat istimewa yang berwarna merah ceria. Carotino adalah minyak masak yang berkhasiat dengan carotenoid dan vitamin E. Ia ada 300 kali lebih retinol berbanding dengan tomato, 15 kali lebih dengan lobak merah. Sebab itu warnanya merah, Mak. Dan bebas dari kolesterol. Sungguh baik untuk keluarga saya. Carotino sekarang didapati di semua pasaraya terkemuka. Kita menari sambil langkah kanan kiri, goyang badan, goyang kaki. Konsert mesra Selasa ini. Merawat hatiku yang berdiri lautan telah obat peneliti muka. Hiburan hebat dari Amphitheater Pusat Dagangan Dunia. Jangan ketinggalan konsert mesra Selasa di Prime 12. You ni penipu paling besar dalam dunia. Cinta Korporat minggu ini. Kalau bukan kita membantu mereka, siapa lagi? Aku tak mau tengok muka kau asli lagi. Legally memang benar, tapi morally macam mana? Dia suruh robohkan semua struktur dinding dan bina yang baru. Apa? Dia nak ambil alih kuasa Mami dan serahkan syarikat ini pada pelakon tu. Mami buka berniaga dengan dia. Saya garanti 5 bulan Mami akan bankrupt. Cinta Korporat Rabu di Prime 12. Seperti juga lain-lain tempat di Yaman, Maghrib dihuni oleh majoriti umat Islam. Azan berkumandang dari menara masjidnya menyeru umat Islam di sini menggunakan solat Jumaat. Asyhadu an
Islam tiba di Yaman seawal abad ke-7 Masih lagi. Pendakwah pertama yang diutus ke sini ialah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Muaz bin Jabal. Rasulullah SAW mengutus sahabatnya itu bagi membimbing penduduk Yaman dan mendidik mereka dengan syariat Islam yang murni serta melaksanakan hukum Allah. Pemandangan seperti ini bukanlah sesuatu yang asing. Keamanan yang dikecapi hari ini membenarkan umat Islam di Yaman berkumpul beramai-ramai di Masjid Ma'rib ini bagi menunaikan kewajiban solat Jumat dengan tenang. Akidah Tauhid menyatukan rakyat Yaman. Umat Islam adalah bersaudara. Sekalipun pernah berlaku pertumpahan darah di antara mereka akibat berontak ideologi yang berbeza, semua itu kini menjadi sejarah yang memberi pengajaran. Bumi Yaman sebenarnya tidak pernah sunyi dari syariat Allah. Mengikut catatan sejarah, tanah Yaman pernah menyaksikan kelahiran beberapa orang nabi dan rasul terawal. Berabad yang lalu, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berjuang menentang kekufuran yang bermaharajalela di negeri Ahqaf dan Sabah yang terletak di bumi Yaman. Inilah pemandangan sekitar Ma'rib, padang pasir luas terhampar yang mungkin pernah menjadi laluan para rasul. 8 km dari Ma'rib terletaknya Ars Balkis, sebuah tinggalan purba yang berharga. Balkis ialah seorang ratu terkenal yang pernah memimpin kaum Sabah. Menurut pakar kaji purba, singgasana, kuil dan makam adalah 3 unsur penting sesebuah kerajaan dahulu kala. Singgasana menggambarkan kuasa seorang raja. Kuil menjadi sandaran spiritual dan makam menjadi simbol kehidupan abadi. Ars Balkis atau dikenali dengan Temple of Piran dikatakan dibina sekitar 500 tahun sebelum Masehi, simbol keagungan tamadun Sabah suatu masa dahulu. UNESCO, sebuah badan antarabangsa, mengambil inisiatif memelihara warisan sejagat ini. Struktur dan binaan asalnya masih dapat dilihat dan usaha pemeliharaan sedang dilakukan. Sebagian kesan arkeologi ini dikatakan masih tertimbus di bawah tanah. Al-Quran ada menceritakan berkenaan singgasana Ratu Sabah yang dipindahkan dari Sabah ke Palestin dalam sekelip mata. Nabi Sulaiman meminta mana-mana rakyatnya dari jin atau manusia agar memindahkan singgasana tersebut bagi membuktikan betapa lemahnya Ratu Sabah dan negaranya yang tidak beriman berbanding kerajaan Nabi Sulaiman yang mentauhidkan Allah. Kisah ini dirakam dalam Al-Quran. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit, yakni yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkelip." Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk menduga apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya." Dalam pada itu, Putri Balkis yang menerima mesej dari Nabi Sulaiman telah bertanyakan pendapat pembesar-pembesarnya, apakah langkah terbaik yang perlu dilakukan. Pembesar-pembesarnya lebih cenderung untuk berperang daripada tunduk kepada seruan Nabi Sulaiman. Sebagai seorang pemerintah yang bijak, ratu tersebut dapat memikirkan kesan dan akibat peperangan. Ratu Sabah
memilih cara diplomasi dalam berhadapan dengan konflik yang dihadapinya. Ratu Sabah memutuskan untuk menghantar utusan ke Palestin menemui Nabi Sulaiman dan menghadiahkan kepada baginda barang-barang berharga dengan harapan Nabi Sulaiman akan berlembut hati dengan kerajaan.